So, apa yang saya nak mengajar semua sudah hari ini kita akan tengok bentuk-bentuk soalan yang berbeza sahaja. Okay, tak ada rumus barulah. Okay. Dalam tajuk ini awak belajar petua sinus, petua kosinus dan luas segitiga. Luas segitiga ada 2. Sebenarnya kalau kamu tengok yang kita lebih biasa pakai ialah setengah A, B, sin, C lah. Rumus Heron sebenarnya jarang pakai. Sebab dia agak terhad. Dia hanya sesuai bila awak diberi 3 sisi. Okay. So kita pergi kepada latihan 9.4.3. 9.4. Latihan 9.4. Sebenarnya soalan itu sajalah. Tapi kali ini cikgu cuba bagi soalan yang melibatkan 3 dimensi. Okay? Melibatkan 3 dimensi. Maksudnya ada macam kubus jenis ini. Okay? So soalan ini kata dia adalah satu piramid ABCD. Ada dalam modul kamu tak payah sebut salin Memang latihan itu. Nanti awak balik cuba buat Okay. Raja menunjukkan satu piramid ABCD dengan keadaan segitiga BDC. Okey, ini ialah tapak dia, ini ialah tapak dia. Okay. So cikgu akan galakkan bila soalan ini keluar, masukkan semua maklumat yang awak nampak BDC ialah 115, BD ialah 7. Okey, tempat ini ialah 7. Okey, DC 12, puncak A berada 5 cm di atas D. So di sini sebenarnya ada 2 maklumat. Selain daripada dia memberitahu kita dia panjang dia ialah 5 cm, dia berada di atas D. So kamu kena faham piramid ini dia bukan piramid macam di izik itu di tengah-tengah punya. Dia di salah satu tepi itu. Okay. So bila dia kata dia berada di atas AD, awak kena faham garis AD ini ialah satu garis tegak. Okay, satu garis tegak. Itu yang menyebabkan dia kata tempat ini ialah 90 darjah. Okay. Sebab dia ialah satu garis tegak. Sebenarnya dalam soalan ini ada lagi satu tempat 90 darjah. Siapa nampak ini? Amira nampak tak? Ada satu sudut lagi ialah 90 darjah. Sebab masalah ini, AD ialah satu garis tegak. Nampak? Kalau dekat sebelah D tu tak? Ya. Dekat sebelah D ini sebenarnya juga merupakan garis tegak. Boleh? Sebab kamu kena faham BCD, ini. BCD ini ialah tapak. Awak bayangkanlah ini ialah meja awak. AD, awak cuba bayangkan, awak ambil awak punya pen ataupun pensel berdiri dekat. Berdiri dekat di atas meja awak. So dia pergi kepada garis ini, garis ini, dia pergi mana-mana kepada tapak kita, dia sentiasa ialah 90 darjah. Okay. So untuk soalan ini kita nampak garis inilah DB dengan DC. So sini bentuk 90 darjah, sini pun bentuk 90 darjah. Okay. Kalau kamu tengok ini, berapa jumlah ini? Berapa jumlah ini, Amira? 90, 115. 295. Kenapa bukan 360? Pernah fikir tak? Kenapa bukan 360? Tak tahu Ibu. Sebab ini sebenarnya ialah 3 pembukaan yang berbeza. Tak ada kaitan pun sebenarnya selalu ada orang bila tengok gambar raja ini dia akan rasa cikgu ini satu bulatan penuh 360 darjah. Tapi sebenarnya kamu kena faham ini ialah gambar raja 3 dimensi. So sini sebenarnya maksud saya dia sebenarnya melibatkan 3 permukaan yang berbeza. Ini satu lagi. Okay. Ini satu lagi. 3 permukaan yang berbeza. So di sini sebenarnya dia bukan satu tempat yang macam nak cakap, cikgu nak cari alat kejap. Okey nanti muka saya di mana? Kejap Okey. Cikgu stop share. Kalau cikgu stop share awak akan nampak cikgu besar sikit kan? Stop share. You are presenting.
sorry ya, kena fikirkan cerita ni. Mana saya? Tak besar juga. Kata payahlah. Tengok muka saya. Ini merah boleh. Mana saya? Okey. Ini macam pencil case ya. Cikgu cari satu alat. Okey, ini macam satu kotak. Kamu cuba tengok bucu ini bucu ini. So di sini sebenarnya yang awak nampak 90 darjah, sini 90 darjah, yang bawah ini ialah tapak dia. Putih ini ialah tapak dia. So di sini awak kena balik ambil satu konkret tengoklah. Dia sebenarnya bukan satu permukaan yang rata. Kalau satu permukaan yang rata macam ini, bolehlah awak kata, cikgu, satu pusingan 360 darjah. Tapi sekarang masalahnya dia satu permukaan sini. Sinilah 90 darjah. Satu lagi sini 90 darjah. Satu lagi sini 90 darjah. So mereka mana bentuk 360? Tak ada kaitan dengan 360 kan? Cuba bayangkan. Ini 90 darjah. Ini 90 darjah. Yang bawah ini 90 darjah kan? Untuk cikgu punya kotak lah. Bawah ini 90 darjah. So, tapi kita tak kata ini 360 kan? Sebab dia sebenarnya datang daripada 3 permukaan yang berlainan. 2 permukaan yang dekat, 1 permukaan bawah. So itu sebabnya dalam gambar raja ini kalau kamu tengok, biru dengan hijau dia sebenarnya ialah permukaan yang dekat. Yang putih itu sebenarnya satu permukaan yang ufuk. So di dalam ini sebenarnya langsung tak ada kaitan dengan 360 darjah. Cikgu nak betulkan konsep 3 dimensi kamu. Konsep 3 dimensi kamu. Itu yang ceritanya bila budak kecil nak lukis, suruh dia lukis meja. Tak tahu awak ingat tak? Dulu ada budak kecil lukis meja macam ini. Meja dia kenapa lukis macam ini? Sebab 90 darjah, dia nampak meja sini 90 darjah. Kan? So dia pun lukis. Okey, inilah atas meja itu. Kemudian nak lukis kaki dia. Dia nampak meja dengan kaki juga 90 darjah. So dia lukis macam ini. So ada orang meja ada 2 kaki. Ada orang meja ada 4 kaki. Ada orang kaki macam ini. Ada orang kaki macam ini. Itu yang budak sangat kecil punya lah. Tapi sepatutnya kita kena lukis macam mana? Kita kena lukis ini sengit. Baru ini gambar raja yang betul. So mata kita mungkin akan, cikgu ini 90 darjah. Tak, ini salah. Ini sudut tirus cikgu. Ini sudut tirus. Ini baru 90 darjah. Cikgu lukis salah. Budak kecil itu yang lukis betul. Ini 90 darjah. Cikgu ini sudut tirus. Kurang daripada 90 darjah. Kamu jangan lupa yang cikgu lukis ini ialah gambar raja 3 dimensi. Bila gambar raja 3 dimensi, walaupun benda itu 90 darjah, kadang kita tak boleh lukis dia 90 darjah. Kalau kita lukis dia 90 darjah, inilah jadi dia. Inilah jadi dia. Kaki di bawah dan atas. Ataupun tinggal 2 kaki. 2 lagi tak boleh lukis. So, gambar raja 3 dimensi kamu kena faham ya. Kadang-kadang macam inilah kita kata 90 darjah. Kalau awak ukur dia sebenarnya bukan 90 darjah kan? Sebab awak jangan samakan dia dengan gambar raja 2 dimensi ya. Dia ada beza sikit. So kadang-kadang soalan kalau melibatkan 3 dimensi, kamu kena imaging sikit. Dan cikgu rasa awak pernah belajar kan? Kalau awak belajar reka bentuk tu sepatutnya awak bolehlah. Benda ini ada di situ. Okay, so cikgu nak tanya. Next question saya, cikgu nak tanya siapa pula? Anissa boleh cakap, Anissa? Tak ada. Okey. Ashikin, cikgu nak tanya, untuk prisma ini sebenarnya ada berapa segitiga? Yang kita boleh nampak? 3. Segitiga yang pertama, sebutkan huruf dia. ADB. Okey, ADB yang warna biru itu kan? Okey, yang warna biru itu. Okey, yang kedua? ADC. ABC. Kejap. ADB. ABC ABC. Okey, cikgu tak boleh bagi warna apa-apa sebab bukan yang dalam gambar aja cikgu kan. Okey, apa lagi?
ADC. ADC yang warna hijau itu kan? ADC. So kadang-kadang bila benda ini awak sudah lukis secara perasingan, mungkin awak boleh lukis dia lepek nampak 90 darjah lah. Ini mungkin cikgu lukis semula. Okay. Lukis dia nampak lepek 90 darjah. Sebab dia memudahkan kita buat fikiran nanti. Lukis dia, alah. Tak payah macam gambar raja 3 dimensi, benda itu sengit ke bawah. Ini 3 dia. Ada lagi satu cikgu. Sebenarnya ada satu lagi kan, iaitu DDC. Okay, DBC yang warna kuning itu. Okay. So antara segitiga, 4 segitiga ini, selain yang cikgu warna biru dengan hijau itu ialah bersudut dekat, segitiga ABC dengan DBC ada bersudut dekat tak? Tak. Tak So kalau kamu kena ingatlah nanti bila awak nak buat soalan, hanya segitiga 1 dan 3 ini, kalau awak nak gunakan trigonometri biasa, nak gunakan teorem Pythagoras, boleh. Tapi tidak untuk 2 dan 4 Okey, sekarang kita tengok dulu segitiga mana maklumat lebih banyak Okey, untuk segitiga biru ini apa yang kita tahu? Panjang AD 5. Okey, tinggi dia 5. BD 7. 7. Sudut dia 90 darjah. Okey, sudut dia 90 darjah. Sudah? Ada lagi? Itu je. Itu saja. Dan kalau kamu tengok segitiga ini, dia cukup maklumat tak untuk kita cari sudut-sudut dan sisi yang lain? Boleh. Boleh sebab untuk segitiga bersudut dekat, kalau awak ada 2 maklumat, maksudnya awak sudah mencukupi maklumat. Nanti cikgu kalau nak tanya sisi apakah sudut apa tentang segitiga ini, no problem. Maklumat memang okey. Hanya nak pakai rumus apa saja. Okey, kita tengok segitiga ABC ini, apa yang kita tahu? Sambung. Cikin sambung. ABC ni ada apa kita tahu? Semua tak tahu kan? Semua tak tahu. So maksudnya kalau kita perlu pakai ini sebenarnya akan jadi last choice kita. Semua benda tak ada. So nanti kalau saya nak pakai dia mungkin cikgu tak pasti, mungkin AB ni cikgu kena tumpang segitiga ini. AC boleh tumpang mana? AC, okey. Mana apa pula? Okey, AC cikgu boleh tumpang ini. Tapi harap daripada dia memang tak boleh. Memang tak boleh. Apa lagi saya boleh harap? BC, okey. Untuk BC ini saya boleh harap kepada ini. Tapi nak mula daripada segitiga ABC, janganlah. Tak ada maklumat langsung. Okey Lepas tu kita pergi kepada segitiga yang hijau ini. Ada apa-apa maklumat kita tahu? Sudut ADC warna AD hijau 5. Tu. Okey, AD 5. DC 12. Sudut 90. Sudut 90. Okey. So ini pun satu segitiga yang cukup maklumat. Nak buat boleh. Nak mula dengan segitiga pertama dan segitiga ketiga tak ada masalah. Maklumat cukup. Nak cari apa je. Okey, segitiga terakhir yang warna kuning tapak kita. BD 7. Okey, BD 7. DC 12. Sudut DC 115. Sudut 100. Cukup maklumat tak? Cukup maklumat untuk kita cari sudut dan sisi lain tak? Untuk segitiga ini. Cukup maklumat tak? Kita ada 3 maklumat di sini. Cukup. Cukup Cukup maklumat untuk kita cari. So kalau kamu tengok untuk soalan ini saya nak mula dengan segitiga pertama, ketiga dan keempat tak ada masalah. Dia memang cukup maklumat. Jangan mula dengan ini aja. Okey? Jangan mula dengan ini. So kalau saya nanti terpaksa mula dengan ini, understoodlah saya mungkin kena buat benda lain. Maksudnya saya kena daripada sumber lain tapak maklumat tentang segitiga ini. So di sini awak nampaklah nanti kalau saya perlu tapak, mungkin cikgu ini pakai tumpang segitiga ini untuk tapak.
Nak ini tumpang segitiga ini untuk dapat. Nak tahu BC tumpang segitiga ini untuk dapat. Dan kalau cikgu tumpang ketiga-tiga segitiga ini, cikgu akan dapat 3 maklumat ini. Yang merah, biru dan hijau ini. Segitiga ini pun saya boleh sambung buat. Itu lebih kurang awak dapat idea macam ni lah. Okey, soalan pertama mungkin kita sambung Cari panjang dalam cm bagi BC. Okey, BC di sini. Wujud dalam segitiga yang mana? 1, 2, 3, 4. BC. BC wujud dalam segitiga mana? Okey, yang keempat. Ada lagi? Sebenarnya ada juga di sinilah. Tapi memang kita akan gunakan yang ini. Gunakan yang ini sebab ini maklumat mencukupi. So nak gunakan ini nanti kita akan pakai formula apa ya? Saya nak tahu BC. Cosinus. Petua? Sorry, semula? Cosinus. Ya. Okey, nanti kamu cuba petua cosinus ya. Kita boleh gunakan petua cosinus untuk dapat BC. Ini jawapan A kita lah. So, macam cikgu galakkan kamu, bila sudah dapat jawapan, kalau awak lukis ini secara perasingan, juga tulis di sini. Juga tulis di sini ya, jawapan dia lah. Supaya nanti kita lepek nampak mana sudah boleh buat, mana tak boleh buat. Okey, seterusnya, cikgu tanya, apakah sudut BAC? Cek dulu dia wujud di mana. BAC. Tengok ke gambar raja atas lebih senang sikit. BAC, wujud di mana? Segitiga 1, 2, 3, 4. Sorry. Jumpa dia? BAC. BAC. So, wujud dalam segitiga. Hilang lah. Okay, nampak tak? 1, 2, 3, 4. Mana satu ada BAC? Yang kedua. Okey, yang kedua. Tempat lain tak ada kan? Boleh tak saya gunakan segitiga sini yang warna biru ini, pergi tambah warna hijau ini untuk tapak ini? Boleh tak? Boleh tak saya cari segitiga sebelah sini? Lepas tu cikgu cari segitiga sebelah sini, cikgu jumlahkan tapak dia. Soalan saya, mereka permukaan yang sama tak? Adakah dua sudut ini yang warna biru dengan warna hijau berada pada satu permukaan yang sama? Tak. Tak boleh. Dia seorang sebelah. So di sini ini yang selalu berlaku nak dapat sudut ini. Ada orang mungkin fikir, cikgu saya cari sudut warna biru ini, lepas tu saya cari sudut warna hijau ini. Lepas tu saya jumlahkan jadi jumlahkan jadi permukaan ini. Tak boleh. Sebab kamu kena faham dua sudut ini datang daripada dua permukaan yang ataupun senang kata, dua segitiga ini dalam keadaan lipat sikit. Dalam keadaan lipat sikit, dia bukan dalam satu permukaan yang sama. Permukaan itu sudah kena lipat. So dia tak boleh dia tak boleh jumlahkan. Ini masalah gambar raja 3 dimensi tau. Kita nampak macam jumlah tapi sebenarnya tak. Sebab kamu kena tahu tiga permukaan ini sebenarnya ada di belakang sikit. Kalau kamu tidak boleh imagine benda ini, awak kena cari rumah awak satu bentuk macam ini. Lepas tu awak cuba kaji. Sebab cikgu nak terang di sini tak boleh. Di sekolah saya boleh bagi alat untuk kamu tengok. Tapi ini, walaupun cikgu tunjuk tadi pun awak tak nampak jelas. Awak sendiri cari satu benda lebih kurang macam ini. Awak cuba kaji betul-betul. Awak akan faham maksud cikgu. So tak boleh. So nak tak nak kita akan gunakan ini. So tapi macam cikgu cakap tadi lah. Segitiga ini, kita sekarang tak ada pilihan. Mesti gunakan segitiga ini. Tapi segitiga ini tak cukup maklumat. Sebab kita baru ada panjang BC saja. Untuk segitiga ini kita baru ada panjang BC, iaitu jawapan A kita.
Baru ada satu maklumat aja. Untuk satu segitiga arm, kalau kita hanya ada satu maklumat, kita tak mungkin boleh buat apa-apa tentang dia. Kita tak boleh carilah panjang sisi yang lain. So macam cikgu kata lain lah, kita pernah pinjam segitiga lain untuk tambah maklumat kepada segitiga ini. So maksudnya soalan ini, cikgu tak boleh terus pergi kepada langkah terakhir saya, iaitu pergi cari apakah sudut PAC. Sebab maklumat tak cukup. So saya perlu ambil langkah-langkah lain untuk cari maklumat tentang segitiga ini. Sekarang cikgu baru ada maklumat pertama, itu panjang BC. So apakah maklumat kedua saya perlu cari? Dan maklumat ketiga yang cikgu perlu cari. Boleh, Syikin boleh sambung? Untuk segitiga ABC ni, saya boleh cari apa lagi? Bukan datang daripada segitiga ni. Contohnya tadilah, saya nak tahu BC ni bukan datang dari segitiga ni, tapi daripada segitiga ini. Sorry, tak dengar. Sorry, sebab cikgu cakap kita bertindih seorang kita. Okay, cari AC dengan... Cari AC. Ya, okey. Kita akan cari AC di mana kita tumpang segitiga ini ya. Kita tumpang segitiga ini, kita boleh cari AC. Pakai mana? Ini 5, ini 12, ini 90 darjah. Kalau saya nak cari segitiga ini. Saya nak cari panjang AC ini. Sorry. Sekali lagi. Betul kosinus. Pakai apa? Okey, boleh. Kalau awak nak gunakan petua kosinus, cikgu boleh terima. Okey, boleh. Ataupun sebenarnya ini ialah segitiga bersudut dekat. So sama ada awak gunakan petua kosinus, cikgu boleh terima. Ini betul tak salah. Tapi cara lebih senang gunakan teorem Pythagoras saja. Boleh? Sebab dia baru segitiga bersudut dekat aja. Faham saya? Gunakan punca kuasa 2 itu pun boleh. Okey aja. Dua-dua okey aja. Tak ada masalah. Okey. So, bila saya dapat AC, okey, sekurang-kurangnya cikgu ada ini jawapan langkah 1 lah kan. Cikgu sudah ada 2 maklumat. Nak dapat maklumat ketiga? Cikgu cari? Cari AB. Ya, cikgu cari AB. Dari mana? Teorem. Okey, tali segitiga yang mana? Untuk cari AB ni, cikgu tak boleh mula dengan segitiga ini. Cikgu kena mula dengan segitiga 1, 2, 3, 4. Segitiga pertama. Segitiga pertama ini. So, boleh gunakanlah ya macam you kata tadi, boleh petua kosinus, boleh teorem Pythagoras ya. Dua-dua ini boleh je, tak ada masalah. Tak ada masalah mana satu you nak pakai ya. Okey saja ya. Untuk ini pun sama So, kamu nak pakai teorem Pythagoras pun boleh, petua kosinus pun boleh. Sesuka hati kamu So, kita ada maklumat BC, kita ada maklumat AC, kita ada maklumat AB. Okey, 3 sisi sudah ada. Kalau sekarang cikgu nak cari sudut BAC, sudah ada 3 sisi ini. Kalau saya nak cari sudut ini, agaknya apa pula sesuai? Macam mana? Katakanlah ini 5, ini 8, ini 7. Saya nak cari sudut ini, rumus apa yang sesuai? Boleh? Saya ada panjang ini, panjang ini, panjang ini. Saya nak cari sudut ini. Boleh ke? Tak boleh. Tak apa. Atika, nampak tak? Kalau saya ada panjang ini, saya ada panjang ini, saya ada panjang ini. Kalau saya nak cari sudut BAC,
Apa rumus yang Betul sesuai? kah? Ya, petua kosinus juga. Tadi kita gunakan petua kosinus untuk cari sisi, kali ini kita gunakan petua kosinus untuk cari sudut. So untuk soalan 2, kalau kamu tengok sebenarnya ada 3 langkah. Mula-mula cari panjang AC, lepas tu cari panjang AB, kemudian baru kita pergi kepada sudut BAC. Dan untuk jawab soalan B ini, cikgu memerlukan ketiga-tiga segitiga ini. Sebenarnya saat ini pun perlu, tapi dia sudah tanya di A. So kita tak payah buat semula lah. Okey, soalan C, cikgu tanya apakah luas bagi segitiga BAC? Luas bagi segitiga BAC. Adakah sambung So kali ini cikgu sepatutnya pakai segitiga mana? Kalau cikgu tanya BAC. segitiga BAC. Terus gunakan segitiga inilah. Gunakan segitiga ini. Maksudnya cikgu terus gunakan, okey. So nak contoh di mana sudah? Warna apa? Okey, cikgu pakai warna merah, warna merah. So ini cikgu akan rujuk kepada segitiga ini. Okey. So nak gunakan rumus apa ya? Setengah AB sin C, setengah kali tapak kali tinggi, rumus Heron. Setengah AB sin C. Setengah ABC. Sebenarnya untuk soalan ini terpulang kepada kamu Siapa kalau nak gunakan setengah AB sin C pun boleh. Siapa kalau nak gunakan rumus Heron pun boleh. Hanya rumus setengah kali tapak kali tinggi tak boleh sebab dia bukan bersudut dekat. Okey. Kalau kamu nak gunakan setengah AB sin C so sisi mana awak nak ambil BA dengan AC. Okey, awak akan ambil BA dengan AC. Maksudnya sudut awak ialah BAC. BAC lah. Sudut awak ialah BAC. Di mana awak gunakan ini dan ini. Kalau kamu masih ingat cikgu kata tangan itu. Kita ambil dua sisi ini sudut dia. So boleh. Tapi soalan ini kalau siapa nak gunakan rumus Heron, saya pun tak kata salah sebab kamu jangan lupa nak pakai warna apa pula. Okey, kamu jangan lupa untuk segitiga ini awak sudah ada ketiga-tiga sisi ini. Kan awak ada ketiga-tiga sisi ini. So kalau kamu nak gunakan rumus Heron pun boleh, sesuka hati awak. Nanti awak buatlah mana-mana satu. Okey, ini untuk soalan 1. Okey nanti ini cikgu akan bagi PDF, awak kaji semula lah Dia akan complicated sikit gambar raja ini. Okey, soalan 2. Raja menunjukkan sebuah cubeboard. Lepas tu cikgu tanya apakah sudut TPR. Okey, apakah sudut TPR? Okey, sekali lagi ini ialah satu soalan 3 dimensi sebab dia sebut sini cubeboard So dia ialah satu gambar raja 3 dimensi. Okey, cikgu nak tanya, ada berapa segitiga dalam sudut dalam gambar raja ini? Okey. Sampai siapa? Farisa, ada berapa? Sekejap cikgu. Nak bilang pening Yang masuk cikgu di sini kita tak tambah garis baru Kalau tambah garis baru lagi banyak segitiga ada. Setakat yang ada di sini aja. Enam ke cikgu? Ada orang nampak lebih daripada 6? Okey, tak apa. Farisa, you punya 6 datang dari mana? PUT? Okey, PUT. Okey, tepi ni kan? Okey, PUT. Mana lagi? Apa tak ada 6? Oh, itu tak ada. Mungkin huruf dia hilang. Sekejap. Huruf dia hilang kan memang tak ada huruf. Di belakang tu ialah apa? Sekejap. Oh, huruf dia hilang. P, Q. Okey, S lah. S. Untuk memudahkan awak panggil dia, S. Okay. PST. Mana lagi? Okey, PST. PST. Okey.
Mana lagi? TSR. TSR belakang tu kan? Okey. TSR, TWR. TWR, PVQ. PV. Garis putus ini garis putus ini Okey, okey, dia okey. sambung dari P pergi A. Dia bukan pergi ke A. Dia bukan pergi kepada V P pergi A PRQ. PRQ, okey, ada PRQ. Itu tapak sana kan? Q. Ada lagi? PTR. PTR, okey, PTR iaitu garis putus itu kan? Okey. Ini yang awak nampak. Okey, ada orang nampak lebih daripada yang disebut oleh Farisa? Cikgu PSR. Satu lagi PSR. Tapi sebenarnya kalau awak tak nampak pun efek tak banyaklah untuk soalan ini. Hanya cikgu peliklah, ini awak nampak dua permukaan kan? Awak nampak dua segitiga. Ini pun awak nampak dua segitiga. Tapak ini sepatutnya pun awak nampak dua segitiga lah. Dan tambah satu yang terdiri daripada garis putus. Dan kalau kamu tengok soalan kita memang tanya garis putus ini. Memang tanya garis putus ini. Okey, sekarang kalau kamu faham sebenarnya PUT dengan PST ialah segitiga yang sama. Sebab dia datang daripada ini, PUTS. Satu garis di antara P dengan T. Segitiga atas ini sudah sama dengan segitiga bawah ini. So cikgu pakai satu saja. Cikgu pakai satu supaya tak banyak sangat awak nak cari, nanti awak pening. Cikgu ambil satu saja. Katakan cikgu ambil PST lah. Tak kisahlah, awak nak pakai atas pun boleh. So sama juga untuk sebelah ini, cikgu ambil satu saja. So Farisa, you nak ambil TSR ke you nak ambil TWR? Cikgu ikut awak. TSR. Okay, TSR. Sorry. TSR. Okay, untuk tapak you nak ambil mana satu? PRQ. PRQ. Okay. Cikgu sepatu warna, cikgu tak sepatu lukis untuk kamu lagi. Okay, ini. Okay, yang cikgu panggil nak ini dan satu lagi ini ya. Apalah. Ini. Boleh ya, ini yang warna. Cikgu padam kejap. Ini awak ambil kejap PRQ. Okay. Ini you ambil TSR. Ini you ambil PST Okay. Okay. Apa yang kamu tahu tentang segitiga ini? Okay, nak mula dengan mana? Okay, katakan kita mula dengan PST. Untuk segitiga PST, apakah maklumat yang awak tahu? Ini adalah satu cukup. PS 12. Okay, PS 12. Apa lagi? TS 4. TS 4. Okay, betul. Ada lagi? Untuk segitiga tu je ke? Ya, untuk segitiga warna hijau ini dulu. Satu-satu kita tengok. Kalau 90? Sorry, semula? Kalau 90. Tak dengar. 90 di mana? Di sudut mana TS. ialah 90? Yang darjah. Okay, di TSP. Okay, di tempat S ini ataupun TSP ini bila cikgu tanya mana sudutnya sama ada sebab segitiga TSP awak boleh cakap S, cikgu faham maksud awak lah, ataupun awak cakap TSP awak jangan cakap TS. Awak nak cakap TS, awak nak cakap 3, awak nak cakap S Okay, boleh? So di sini sebenarnya ialah satu segitiga bersudut dekat. Tadi cikgu accident sudah lukis untuk awak sebenarnya. Okay, TSP kita tahu ini 12, ini ialah 4.
kamu akan tahulah untuk segitiga ini awak nak cari apa sebenarnya boleh sebab maklumat cukup. Okey, untuk segitiga TSR, apa yang awak tahu? SR 13. TS 4. TSR sudut 90. Okey, kita tahu dia 90 darjah sebab soalan sudah kata dia ialah cuboid. Okey. Okey, bagaimana pula dengan PQR ataupun PRQ? Warna biru ini? PQ 13. Okey. QR Apa lagi? 12. Okey. Tu je. Jangan lupa dia ialah satu cuboid. Cuboid setiap permukaan bentuk apa? Dia Kalau ada dia sudut ialah satu- 90 Ada tak? Ada tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Kalau ada, di mana? Kamu imagine sikit, ini ialah satu cuboid. Kalau cuboid, tapak dia bentuk apa? PQR. Okey, so soalan ini sebenarnya juga merupakan satu segitiga bersudut tegak. Itu sebab nanti cikgu tak nak lukis. Kalau lukis awak sudah tahu. Okey, ini ialah Q, ini P, ini R, ini 13, ini 12. Okey, mungkin awak katalah macam awak kata, cikgu kenapa ini tak nampak 90 darjah? Ini nampak sudut cakar cikgu. Kamu jangan lupa ini gambar raja 3 dimensi. Ini meja kamu kan. Ataupun awak lukis kotak macam awak lukis. Kan awak akan lukis benda ini sengit macam ini. Tapi sebenarnya awak nak lukis benda itu 90 darjah. Sebab ini gambar raja 3 dimensi. Okey, so untuk jawab soalan ini, kalau sekarang cikgu nak cari sudut PTR. Okey, kita tengok dulu segitiga PTR ini. Segitiga PTR ini segitiga bersudut dekat ke? Tak. Tak So cikgu lukis saja ikut dia, itu sekali putus itu Ataupun awak nak tulis lukis sekali penuh pun tak apalah Okey, PTR. Dan dia tanya sudut TPR. Dia tanya sudut ini. So segitiga ini apa yang awak tahu? Apa yang awak tahu? PT, TR ada. Ada tak? Kita ada PT tak? PT berapa? Sekejap. PT kita kena cari dulu dekat PTS tu. Okey. Sebenarnya kalau kamu tengok soalan 2A ini sebenarnya sangat mirip kepada soalan 1A tadi. 1B tadi. Okey. Di mana cikgu cakap cepat dia sebab masa tak cukup ini. Okey, kita boleh cari TP datang daripada segitiga ini. Dan sekali lagi lah nak gunakan petua kosinus pun boleh, teorem Pythagoras pun boleh. Lepas tu kita cari TR, kita cari PR. Cari PR. Kenapa warna tak nak tukar? PR daripada segitiga ini. Okey, sama juga petua kosinus ataupun teorem Pythagoras. Lepas tu kita cari lagi PR dari sini. Okey? So kita tapak 3 maklumat ini, lepas tu baru cari sudut ini. Okey, kamu fikir sendiri soalan ini mirip kepada soalan 1B tadi Idea lebih kurang sama. Okey, lepas tu kalau cikgu nak cari luas TPR, ini pula mirip kepada soalan 1C tadi. Okey? Boleh awak fikirkan sendiri sebab cikgu harap cikgu boleh jalan satu soalan lagi. Okey, kita tengok soalan 3. Ada menunjukkan sisi 4 kitaran KLMM. Maksudnya untuk segi 4 KLMM ini dia berada dalam bulatan. Itu yang kita panggil dia sisi 4 kitaran. Dia berada dalam bulatan di mana keempat-empat pucuk itu kena pada lilitan. Kenapa cikgu punya bulatan macam tak berapa bulat Okey, tak apalah Tapi kita ikut soalan. Dia kata dia ialah sisi 4 kitaran.
Okey. So apa satu maklumat tambahan sebenarnya kita boleh tahu dari sini? Kisi 4 kitaran dia ialah KLMN. Ada satu benda dia nak cakap dengan kita. Selepas Farisa siapa ni? Ada ni. Di sini ada satu maklumat dia telah cakap dengan kita tapi secara tidak langsung. Kalau bukan dia ialah sisi 4 kitaran, kita tak tahu benda ini. Sebab di sisi 4 kitaran, baru kita tahu nilai maklumat itu. Boleh? Tak. Okey, tak apa. Ain boleh? Siapa boleh? Cikgu kalau tahu sudut dekat LMN tu dekat M. Ya. Okey. Kita tahu sudut ini. Okey, kita tahu sudut ini. Sebab jumlah mereka mesti 180. 180 darjah. Boleh? Sebab ayat ini dah, sisi 4 kitaran sebenarnya satu maklumat secara tidak langsung telah beritahu kita. So kalau awak sudah nampak, awak boleh tulis terus. Okay? Terus cari nilai ini dan tulis di sini. Di mana awak terus buat 180 tolak 35 lah, awak dapat jawapan dan terus label di situ. Okay? Ataupun awak, kalau nak buat penulisan, awak kena buatlah penulisan LMN sama dengan 180 tolak 35 sama dengan berapa. Walaupun kita tak baca soalan pun, kita cari dulu. Sebab biasanya dia tidak, ini soalan matematik tambahan. So cikgu bukan nak uji awak sifat-sifat sisi 4 kitaran. Itu soalan matematik saja. So tapi benda itu kita akan pakai. Okay, lepas tu maklumat KL 14. Walaupun di sini awak nampak ada nilai-nilai sudah, tapi kena baca juga supaya kita tak salah faham. KL 14, KN 12.5, MM. Kalau kalian tengok di sini, ada satu nilai dia sebut di sini tapi sini tak tulis. Boleh berlaku boleh berlaku. So pastikan awak baca Sebab kadang-kadang dia tak label sebab sini sangat complicated. Dia label dalam gambar aja takut awak salah faham. So itu dia main tulis. Kerana itu sebabnya Okey. Lepas tu soalan tanya, okey, sebelum ini, di sini ada berapa segitiga? Ada ni, ada berapa segitiga? 2. Satu ialah segitiga KLN. okey, KLN. Okey, segitiga ini kita ada berapa apa maklumat kita tahu Segitiga KLN ini. Kita tahu apa? Apa maklumat kita sudah tahu tentang dia? Panjang KN dengan KL dengan sudut. Okey. So kamu kena fahamlah untuk segitiga warna biru, kalau nanti saya boleh pakai tak ada masalah. Maklumat mencukupi untuk mencari apa-apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey. Ada segitiga lain selain daripada segitiga warna biru ini? LMN. Okey, satu lagi yang bawah ini segitiga yang warna kuning ini. Okey, untuk segitiga warna kuning ini apa maklumat kita tahu? Sudut M. Okey, kita tahu sudut M ini, 7. Ada satu lagi. Diberi oleh soalan. 5.6. MN. Okey, ada satu lagi di sini Tapi kamu akan fahamlah untuk segitiga kuning ini, kalau cikgu nak terus mula dengan dia tak boleh. Maklumat tidak mencukupi. Okey? Tapi sebenarnya kita boleh dapat maklumat apa nanti untuk tambah supaya kita cukup maklumat. Kalau kamu tengok segitiga kuning dengan biru ini, mereka ada kongsi satu maklumat. Apakah maklumat yang mereka share bersama punya? LN. LN. Kalau kamu tengok kalau saya tapak LM daripada warna segitiga warna biru, nanti cikgu pun tapaklah satu sisi untuk segitiga warna kuning, maka dia akan cukup 3 maklumat. So awak idea dalam otak awak sudah ada satu round macam ini. Sekarang tengok soalan. Soalan tanya apakah panjang LN? Terus tanya ini. So kita akan gunakan segitiga yang mana satu untuk selesai soalan ini. Kalau saya nak tahu LN, gunakan warna biru ke warna kuning? Ada ni sambung. Cepat. Warna biru.
Warna biru punya Sebab kita sudah ada maklumat ini, ada maklumat ini, ada maklumat ini. Macam cikgu katalah, maklumat mencukupi untuk cari dia. Agaknya nak pakai rumus apa ya? Petua kosinus. Ya, betul Okey, Ain. Sekarang cikgu tanya sudut LNM. Sudut LNM wujud dalam segitiga yang mana? Biru ke kuning? Kuning. Okey, yang kuning punya Itu wujud dalam segitiga yang warna kuning punya. Itu Pak ada di sini Okay, Pak ada di sini. So untuk segitiga yang warna kuning ini, puak sementara waktu kita tahu 5.6. Apa lagi kita tahu? Okey, kita tahu sudut ini. LN. Sekali. LN atas. Jangan lupa jawapan A kita. Sekarang soalan tanya sebelah sini. Lama kecilnya. Nanti. Okey. Agaknya macam mana saya nak dapat sudut ini? Kalau sinus cikgu. Okey, saya gunakan petua sinus. Petua sinus, pasangan saya ialah yang ini ada satu pasang sudah kan? Ini satu pasang. Lepas tu pasangan yang satu lagi? Yang MNL dengan LM. Kejap M di mana pun sudah tak nampak tadi. Kejap. Ini L, ini M, ini N. Okey, sorry, semula you kata? Sisi? Sisi LM. Sisi LM. Sudut LNM. Tapi dua ini awak tahu ke? Tak. Tak kan, maksudnya kalau awak nak gunakan petua sinus, kalau awak nak gunakan macam ini tak boleh sebab dua ini tahu, dua ini dua tak tahu, tak boleh. Faham Sebab gunakan petua sinus, 4 benda mesti 3 tahu, 1 saja tak tahu. Sekarang tak memenuhi syarat. Kita tak cukup maklumat gunakan petua sinus untuk bahagian ini. Satu lagi ialah ini. Kalau saya pakai ini, boleh? Boleh. Tapi masalahnya kalau saya pakai ini, yang saya nanti akan cari ialah apa? Sudut apa? Sudut LN. Bukan sudut yang dikehendaki oleh soalan. So lepas itu, saya gunakan petua sinus, saya dapat sudut ini. Lepas tu? Kalau 180 tolak. Ya, okey. Lepas itu baru baru kita buat lagi. Dia ada langkah kedua. So dia juga kata bukan semua soalan satu langkah sampai Kita ada lagi langkah kedua. Ini langkah 1 ini langkah 2. Untuk langkah 2 kita gunakan ini jumlah sudut 180 darjah. Nanti awak selesaikan dapat jawapan dia lah ya. Okey, Mas last dengan cepat Okey, cikgu nak luas sisi 4 KLMM. Okey, kejap. Okey, cikgu nak luas sisi 4 KLMM. Ideanya? Ain? Rumus Heron. Rumus Heron untuk itu cari segitiga. Cikgu sekarang nak sisi 4 KLMN. Oh, bahagikan dia. Bahagikan dia. Maksudnya? Cari yang KLN dulu baru guna LNN. Okey, kita ambil lah segitiga warna biru tambah segitiga warna kuning. So yang biru punya you nak pakai rumus Heron lah. Boleh? Sebab tiga-tiga sisi kita tahu. Siapa kalau nak gunakan rumus ABCC pun boleh. Maklumat pun cukup. Okey, untuk warna kuning punya? Yang 1/2 AB sin C. Okay. Untuk rumus kedua ini mungkin lebih sesuai kita gunakan setengah AB sin C. Sebab sepanjang perjalanan kita tak pernah cari panjang LM. Kalau awak sudah cari panjang LM, awak kata nak gunakan rumus Heron pun boleh. Terpulang kepada kamu So cikgu sempat terang kepada kamu sampai soalan 3. Kamu sendiri buat lagi lah untuk soalan 4. So hari ini latihan ialah latihan 94. Soalan 1 sampai 4. Soalan 1 sampai 4. Lepas tu cikgu harap tapi agak kalau masa tak cukup tak apalah sebab besok sudah ada kelas. Kalau masa cukup,
kamu boleh cuba dulu soalan 5 sampai 8. Besok cikgu akan bimbing kamu, jalan jugalah soalan 5 sampai 8. Awak boleh dapat check lah idea awak betul ke salah. Boleh Yang hantar melalui Google Form hanya soalan 1 sampai 4 sahaja. Boleh So itu kerja untuk hari ini. Kejap Okey. Okey, orang yang boleh leave. Stop.